Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, malam ini seperti yang dijadualkan, pertemuan kita setiap Isnin, ya, malam Selasa, kita akan sama-sama menambahkan pengetahuan kita, mengukuhkan pengetahuan kita berkenaan dengan fakta yang dikaitkan dengan kisah para Nabi dan Rasul, yang mana kita masih lagi membincangkan fakta-fakta tentang kisah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Malam ni insya-Allah kita akan bincangkan kemusykilan yang ke-15, kemusykilan yang ke-16 dan ke-17 tentang Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Yang mana alhamdulillah pada minggu lepas kita telah selesai membincangkan tentang kemusykilan ke-13, ya, berkenaan dengan kenapa Nabi Allah Musa merasa takut melihat tongkatnya yang telah bertukar menjadi ular. Kita telah bahaskan tentang sifat takut Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Begitu juga kemusykilan yang ke-14, kita telah membincangkan tentang hikmah di sebalik diutuskan Nabi Allah Musa kepada Firaun. Sedangkan kita mengetahui Firaun bukanlah kaum Nabi Allah Musa. Kaum Nabi Allah Musa adalah Bani Israel. Jadi kemusykilan yang ke-13 dan ke-14 telah pun kita ulas pada minggu lepas. Jadi boleh lihat kembali perbincangan yang telah pun kita lalui pada siri yang ke-30. Malam ni siri yang ke-31, kita akan bincangkan 3 kemusykilan, yang mana ketiga-tiga kemusykilan ini ia berkait rapat dengan isu lidah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Okey, kenapa dengan lidah Nabi Allah Musa ini? Kerana Nabi Allah Musa pernah berdoa kepada Allah supaya lidahnya dilancarkan oleh Allah. Ini menunjukkan bahawa lidah Nabi Allah Musa itu tidak lancar. Dia minta kepada Allah supaya lancarkan. Okey, kenapa? Dan kita akan rungkaikan pada malam ini persoalan tentang mengapa Nabi Allah Musa memilih berdoa kepada Allah supaya dipilih saudaranya Harun untuk menemani dia sepanjang ia berdakwah kepada Firaun dan juga kepada Bani Israel. Jadi kemusykilan tersebut yang ke-15 kita akan bincang tentang doa Nabi Allah Musa. Kemudian kita akan masuk kepada kemusykilan yang ke-16 dan ke-17. Kalau yang ke-16 ni adalah apa sebenarnya sebab doa lidah Nabi Allah Musa ini tidak lancar. Lepas tu yang ke-17 kita akan bincang tentang mengapa Nabi Allah Harun kalau dia berkata dia lebih fasih, dia lebih lancar daripada Nabi Allah Musa. Itu kemusykilan yang ke-17. Baik. Malam ni saya tak akan bincang panjang. Saya perlu pendekkan pengisian kerana malam ni saya ada meeting bersama dengan grup yang akan ke Palestin. InsyaAllah saya bersama dengan 20 jemaah akan ke Palestin insya-Allah pada awal bulan 6. Jadi ada meeting, ada perbincangan, dalam masa yang sama saya ada kelas. Jadi kelas ni saya tak boleh nak tinggalkan
Kalau boleh walaupun tak lama, tapi kita dapatlah belajar 2 atau 3 isu. Baik, tuan-tuan, saya mohon maaf sekali lagi, malam ni saya tak sempat juga nak hantarkan nota untuk siri yang minggu lepas dan juga pada malam ni. InsyaAllah saya cuba dalam minggu ni untuk diletakkan nota itu di dalam Google Drive. Baik, kita pergi kepada kemusykilan yang ke-15, iaitu doa Nabi Allah Musa untuk dilancarkan lidah. Okey, fakta ini memang tidak dapat disangkal lagi. Kerana maklumat Nabi Allah Musa berdoa untuk dilancarkan lidah ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau ada dalam Al-Quran, disebut dalam Quran, maka tidak lagi diragui akan kesahihan, kebenaran fakta tersebut. Okey, ayat rujukannya semua orang sedia maklum, iaitu dalam surah Taha, surah yang ke-20. Kita boleh lihat permulaan ceritanya pada ayat nombor 24 sehinggalah pada ayat nombor 28. Yang mana pada ayat nombor 24, muka surat 313. Kalau tuan-tuan ada Quran, boleh buka pada muka surat 313, doa Nabi Allah Musa. Yang mana sebelum itu Allah perintahkan kepada Nabi Musa, idhhab, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Allah berpesan kepada siapa? Kepada Nabi Musa supaya pergilah kepada Firaun, sesungguhnya dia adalah kumpulan yang telah melampaui batas. Okey, apabila Allah perintahkan Nabi Musa untuk berdepan dengan Firaun, Nabi Allah Musa telah meminta beberapa permohonan. Antaranya dia mengatakan, qala rabbi shrah li sadri. Dia kata, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Okey, dia minta lapang dada. Kemudian wa yassir li amri, ayat 26, dan permudahkanlah urusanku. Okey, ayat 27 dan 28, inilah perbincangan kita yang mana Nabi Allah Musa minta yang ketiga adalah wahlul uqdatam min lisani, dan lepaskanlah simpulan dari lidahku. Kita jumpa perkataan lisani itu lidahku. Uqdah adalah simpulan lidahku. Supaya, kenapa Nabi Allah Musa minta supaya lidah dia ini lancar, fasih, boleh bercakap dengan jelas, terang? Dia kata, yafqahu qawli, supaya mereka faham apa yang hendak aku sampaikan, apa yang aku nak dakwakan, apa yang aku nak katakan. Jadi terbukti jelas tentang doa Nabi Allah Musa yang ada kaitan dengan diperjelaskan, dipelancarkan lidah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Namun begitu, kita tidak menemukan dalam ayat lain secara jelas menerangkan sebab mengapa Nabi Allah Musa nak minta lancarkan lidah. Secara jelas kita tak jumpalah Musa menerangkan lidah dia kenapa, kan dia minta lancar lidah, kenapa lidahnya itu tidak diterangkan. Okey. Apabila kita gali cari maklumat tu dalam hadis-hadis Nabi, kita buka dalam Bukhari, kita buka dalam Sunan Sittah ke, Sunan yang ke-7 ke, Sunan yang 9, kita buka dalam kitab hadis lah. Bukhari, Muslim, Sunan Tirmizi, Abu Daud ke, Sunan Nasa'i ke, kita buka Musnad Imam Ahmad ke, kan bukalah dalam kitab hadis, tak jumpa penerangan tentang kenapa lidah Nabi Allah Musa ini, apa masalah kepada lidah Nabi Allah Musa. Kalau Al-Quran tak cerita, kalau hadis-hadis Nabi SAW pun tak cerita, maknanya macam mana dengan maklumat ni? Kita nak dapat maklumat tu daripada mana? Maka ada satu lagi sumber. Sumber siapa? Okey, sumber kalau kita belajar teknik, ataupun kita belajar bukan teknik, kita panggil metodologi dalam nak tafsirkan ayat,
Kalau kita cari ayat Quran untuk tafsirkan ayat, tak ada, kita kena pergi kepada hadis. Kalau hadis pun tidak memperincikan ayat Quran tersebut, maka kita memerlukan tafsiran daripada sahabat. Apabila kita cari maklumat, ada tak mana-mana sahabat Nabi yang memberikan ulasan kenapa dengan lidah Nabi Allah Musa ni? Okey. Dicari, dibaca, dikaji, didapati ada seorang je sahabat Nabi yang memberikan justifikasi kenapa dengan lidah Nabi Allah Musa. Okey. Sahabat tersebut adalah Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhuma. Maknanya Abdullah bin Abbas, ada ulasan daripada Abdullah bin Abbas. Ingat kita sebut tadi, Quran tak ada sebut, tak ada perincikan. Hadis Nabi tidak ada yang memperincikan, tak ada yang jelaskan. Okay, sekarang tengok sahabat. Okay, sahabat ada terangkan, tapi bukan satu sahabat, bukan dua sahabat, tapi seorang saja sahabat, namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Okey. Dalam riwayat ulasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini ada dijelaskan kenapa dengan lidah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Maklumat tersebut kita telah pun mendengar sebelum ini, kan? Daripada kecil kita dengar kisah Nabi Musa ni sampailah ke hari ini. Hattakan maklumat tu ada dalam sebahagian kitab tafsir. Okey, Ibnu Kathir pun ada sebut riwayat Ibnu Abbas ni. Okey, apa cerita dia? Kita tahu bahawa Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam ini dalam riwayat tu mengatakan ketika mana Nabi Allah Musa kecil, dia telah menarik janggut. Janggut siapa? Menarik janggut Firaun. Sehingga Firaun ini menjadi marah. Dan dia marah dia itu sampai nak mengambil tindakan untuk membunuh Musa ni ketika Musa masih kecil. Maka isteri Firaun itu menahan dia. Dia kata, janganlah apa-apakan budak kecil ni, bayi ni, dia kata. Dia kan tak tahu. Kemudian isteri kepada Firaun itu, ia dia telah meminta kepada Firaun untuk menguji bayi ni, Musa ni macam mana. Kan, sebab kita tahu anak-anak lelaki lahir di kalangan Bani Israel akan dibunuh. Tapi Nabi Musa selamat. Jadi apabila ditarik janggut Firaun ni, soalan macam budak ni kecil-kecil lagi dah boleh membahayakan ni. Okey. Daripada cerita itu, maka Nabi Allah Musa telah diuji dengan diletakkan di hadapannya jamratun, iaitu bara api, dan juga watamrah, iaitu sebiji kurma. Jadi nak tengok, kalau budak ni pandai, dia takkan pilih bara api lah, dia mesti akan pilih kurma. Okay, tetapi dalam riwayat itu menyebutkan Nabi Allah Musa ni ketika dia bayi, dia kecil lagi ni, dia bukan memilih tamar, tapi dia memilih bara api, kemudian letakkan ke dalam. Masa dia nak makan macam budak kan, dia akan pilih apa saja kan. Bukan budak, kalau dia jumpa, dia akan makan, dia akan kutip. Jadi Nabi Musa ni dia pilih bara api tu, maka dia nak makan, kena pada lidahnya, maka lidah dia tu macam tercedera lah, lidah dia terbakar. Disebab itulah kesan daripada bara api yang dimakan tu, lidah Nabi Allah Musa ni dia jadi macam pelat, menjadi macam tak fasih, macam tak lancar, sampailah dia jadi
Rasul, sampailah Allah pilih kepada dia untuk pergi kepada Fir'aun. Itu yang dia doa, dan lepaskanlah simpulan daripada lidahku. Itu riwayat yang kita dengar. Namun begitu, persoalannya adalah, adakah riwayat ini benar? Boleh kita pegang secara yakin? Dari sudut kata-kata sahabat, kita kata macam kuat juga kan kata-kata sahabat ni dalam bidang taksir ayat. Tapi bukan sahabat ini mentafsirkan ayat yang ada kaitan dengan akidah, bukan ada kaitan dengan perkara ghaib. Tapi sahabat ini dia ulas tentang cerita. Okay. Cerita ini dia tak ada kaitan dengan akidah, dia tak ada kaitan dengan hukum hakam. Kerana kita tahu, para sahabat Nabi, kalau orang belajar hadis akan tahu, para sahabat Nabi ni, kalau mereka ulas, mereka kata tentang perkara akidah, tentang perkara ghaib, ya, tentang hukum halal haram ni, mereka tak akan pandai-pandai cakap. Mereka tak akan berani untuk perkatakan isu akidah, perkara ghaib, halal haram. Tapi ini adalah tentang cerita. Kalau cerita tu tak betul pun, tak ganggu akidah, tak rosakkan iman. Kalau ia betul pun, tak ganggu akidah, tak rosakkan iman. Macam tu juga kita. Kalau kita kata, saya tak percayalah cerita makan bara api tu Nabi Musa. Tak, kita tak keluar Islam. Iman kita tak tergugat. Okey. Jadi para ulama bincang, betul ke cerita ni? Okey. Jadi nak tahu betul tak betul, maka kita mesti kena cari dari mana sumber mana Abdullah bin Abbas ni dapat cerita ni. Kalau dari Nabi, kita tak sangkalah kalau hadis saya. Maka Al-Imam Ibnu Kathir, Al-Imam Ibnu Kathir, kita tahu Ibnu Kathir ni pun terkenal ulama yang ada kitab-kitab sejarah dia. Ibnu Kathir, beliau menyebutkan, dia kata, dia bagikan sikit komentar lah riwayat Ibnu Abbas ni. Dia kata, riwayat Ibnu Abbas ni kemungkinan, dia kata, boleh jadi ia nukilkan, dia sampaikan daripada riwayat Al-Isra'iliyat. Maknanya Abdullah bin Abbas ni, macam mana dia boleh tahu cerita ini sedangkan Nabi tak pernah cerita? Kenapa dia boleh ulas seperti itu? Maka kemungkinan ia mengambil cerita itu disampaikan adalah sumbernya daripada pengkhabaran orang-orang Yahudi yang telah masuk Islam. Kerana kita tahu ada di kalangan para sahabat yang mereka Yahudi, mereka masuk Islam. Dan kita tahu orang Yahudi ni ada kitab. Mungkin dalam kitab-kitab mereka ada perincian seperti itu. Kemudian disampaikan sampailah kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Okey. Jadi dalam isu ni kita kena buat apa? Maka dalam isu ini, kalau kita baca kata Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, dia kata apa yang Ibnu Abbas ulas ni, ia bukanlah darjatnya, kekuatan huraian ini seperti hadis. Ia adalah pendapat semata-mata daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Okey, jadi kalau ditanya sumbernya mana, adalah pendapat Abdullah bin Abbas. Abdullah ambil daripada mana? Kita sudah pasti kalau tiada sumber tu dalam Quran, tiada dalam hadis, ambil dari mana lagi? Tentu daripada sumber pengkhabaran orang-orang Yahudi. Jadi, tindakan kita, pendekatan yang paling selamat, kita ambillah pendekatan tawakuf.
Tawakuf ni maksudnya apa? Kita tak mengiyakan, kita juga tidak kita tidak tolak riwayat ini, tapi kita pun tak percaya riwayat ini. Dalam bahasa mudah kita kata apa? No comment lah. Sebab kita tak tahu, sebab riwayat Israiliyat ni tuan-tuan, dia duduk dalam, ada riwayat yang salah lah, tapi riwayat pengkhabar orang Yahudi ni, dia jadi satu sumber yang dia duduk macam cerita ni, kisah dalam konteks ni, kita nak kata ia benar, tak ada parameter yang kata dia benar, sebab Quran tak kata, hadis tak kata, tak selari pun dengan Quran dan hadis. Tapi kalau kita nak tolak, macam kita pun tak ada parameter untuk tolak, faham tak? Jadi cara yang paling selamat, kata-kata Syekh Shalih Al-Zafat Al-Khadiri, kita tawakuf. Tawakuf tu maksudnya kita kata wallahu ta'ala alam. Itu paling selamat lah. Right? Sebab kita tak, kenapa kita ambil jalan selamat macam tu? Sebab kita kata sumber yang kita yakini kebenarannya sudah pastilah Quran dan juga hadis. Lepas tu sahabat ni pula kata seorang je sahabat Nabi. Kan? Ibnu Mas'ud tak kata, Sayyidina Ali tak kata, Ubay bin Ka'ab tak kata. Sedangkan ramai tokoh-tokoh yang faham Al-Quran, bukan saja Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Okay. Kemudian kenapa kita tidak tolak juga? Kerana pertama, kredibiliti Abdullah bin Abbas ni memang tak dapat disangkal lah. Seorang sahabat. Kemudian Abdullah bin Abbas ni memang terkenal kepandaiannya dari sudut ayat-ayat Al-Quran. Begitu juga kalau kita rujuk dalam tafsir, sebenarnya pendapat Abdullah bin Abbas ni juga ada beberapa tabi'in yang nukilkan maklumat yang sama. Seperti siapa? Seperti Sa'id bin Jubair, Imam Mujahid, Ismail As-Suddi, Muqatil bin Sulaiman, Yahya bin Salam. Jadi tindakannya apa? Wallahu ta'ala alam. Itulah kemusykilan yang kita nak rongkaikan. Wallahu alam. Namun sekejap lagi kita akan tengok pula ada maklumat dalam Quran yang Allah beri macam isyarat tau. Dia ada jawapan sebenarnya, tapi bukan jawapan yang secara terang, tapi kita boleh baca jawapan tu ada kaitan dengan ketidaklancaran lidah Nabi Allah Musa. Nanti kita akan tengok jawapannya apa pada kemusykilan yang ke-16 dan ke-17. Baik. Kita terus kepada kemusykilan yang ke-16 dan 17. Kita cari jawapan dari ayat Quran juga yang Allah bagi hint sebenarnya, isyarat sebenarnya. Okay, kenapa Nabi Allah Musa minta lidahnya itu dilancarkan? Okey, maklumat ini secara tak langsung kita boleh peganglah. Contohnya kalau kita kata riwayat yang makan bara api itu kita tak yakin, tapi kita boleh kata bagi saya ada ayat Quran lain kata lidah Nabi Allah Musa ni kenapa dia tak lancar, ada isyarat tu sebenarnya. Ada jawapan yang secara tidak langsung kita boleh guna pendapat ini. Kita boleh guna ayat ini. Okey, apa ayat dia tu? Okey, perhatikan baik-baik. Dengar baik-baik. Okey. Kalau kita buka surah Al-Qasas ayat nombor 33 sampai 34. Okey, buka surat 389, mari kita tengok ayat dia. Apa yang Nabi Allah cerita tentang Nabi Allah Musa? Nabi Allah Musa ni dalam surah Al-Qasas dia kata apa? Dia kata qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yuqtalu. Dia kata Musa merayu, dia berkata kepada Allah, wahai Tuhanku, aku pernah membunuh
seorang dari kalangan mereka, maka aku takut mereka akan bunuh aku. Okey, perhatikan baik-baik ayat ni. Ayat ini, Nabi Allah Musa menerangkan bahawa dia sebenarnya pernah menjadi manusia yang mana? Manusia yang paling dikehendaki oleh Firaun. Macam kita ni kat Malaysia siapa yang paling dikehendaki macam Jolo lah. Macam sekarang kan, polis cari Jolo, Malaysia cari Jolo sebab sekarang tak jumpa-jumpa lah. Macam itulah zaman Nabi Allah Musa, contoh kan. Nabi Allah Musa ni kan, kalau zaman sekarang mungkin dah keluar surat merah ke kan, Interpol cari ke. Nabi Musa ni Firaun dan tentera dia cari dia, tapi tak jumpa Nabi Musa sebab Nabi Musa telah berhijrah ke Madian kan. Kali ini Nabi Musa kena jumpa depan-depan Firaun. Kalau macam kita pernah melakukan satu jenayah apa? Membunuh, polis cari kita, keluar gambar kita dekat balai polis kan. Orang yang dikehendaki oleh polis, siapa yang jumpa dia, sila telefon polis. Bayangkan, tiba-tiba kita pergi bertemu dengan polis, muka kita terpampang. So macam mana perasaan? Contoh, kita ni tak bersalah pun, kalau polis tahan dekat tengah jalan raya pun kita rasa macam, kenapa Tambah-tambah lagi, kalau kita ni, kalau bawa kenderaan, rotek mati, insurans mati, polis buat sekatan jalan raya, itu pun kita dah gugup dah, gelabah dah kita kan. Contoh. Jadi Nabi Allah Musa ni dia pernah membunuh seorang lelaki kebeti. Lepas tu pula Allah minta dia pergi jumpa Firaun depan-depan. Kata orang apa? Cari maut ni. Okey, tengok ayat 33. Dia jadi takut. Takut apa? Takut nanti Firaun bunuh dia. Okey. Apa kaitan dengan lidah? Jadi kita akan kaitkan. Ayat 34. Nabi Allah Musa kata, wa akhihi Harun huwa afsahu minni lisanan. Dia kata, dan saudaraku Harun ni lidahnya lebih fasih daripadaku. Utuskanlah dia bersama-sama denganku sebagai apa? Ridaan, sebagai penyokong yang akan membenarkan aku. Ini akhafu ayyukadzibun. Sesungguhnya aku bimbang mereka akan menolak aku, mendustakan aku. Okey, dekat sini kalau kita gabungkan ayat 33 dan ayat 34, ada cerita pasal lidah Nabi Allah Musa. Kita kata ada kan? Tentang lisanan, lidah Nabi Allah Musa. Okey. Ini lidah Harun. Okey. Kenapa lidah Harun ini lebih fasih daripada lidah Nabi Musa? Okey, kita dapat dulu jawapan kat sini. Nabi Allah Musa sendiri jelas menunjukkan dia memperakui bahawa lidah saudaranya Harun tu lebih lancar, lebih jelas daripada lidah dia. Tapi dekat ayat ini 33 dan 34 kita tak jumpa lagi kenapa dengan lidah Nabi Allah Musa, tetapi kita dapati Nabi Allah Musa ayat 33 ni takut dia berada dalam keadaan yang apa? Fa akhafu ayyuqtalun. Aku takut mereka akan bunuh aku. Sebab apa? Sebab Nabi Allah Musa kan dikehendaki oleh Firaun. Okay. Maksud dekat sini, konteks dia takut dibunuh oleh Firaun. Apa kaitan dengan lidah? Okey. Apa kaitan dengan lidah? Apa kaitan takut dengan lidah yang kurang lancar berbanding Harun lidahnya lebih lancar? Maknanya Nabi Allah Musa dia tak kata Harun takut. Dia kata Harun lidahnya lebih lancar daripada lidah dia. Ada kaitan sebenarnya. Takut dengan lidah yang tak lancar. Lepas tu Nabi Harun kenapa dia lebih fasih?
ada kaitan Nabi Harun tak takut. Kalau kita baca ayat 33 tempat tu, kita 33, 34 kali kita bandingkan, Nabi Harun pernah tak ada kes? Firaun cari tak Harun? Tentera Firaun cari tak Harun? Harun pernah ada kes tak? Harun pernah buat masalah tak pada Firaun? Kita pun tahu, tak ada. Tapi Musa ada kes dengan Firaun. Tu yang dia kata dia takut. Okey. Nak cari lagi jawapan, kita baca lagi pada ayat yang berikutnya. Ini macam panjang juga saya ni, saya ingatkan nak cerita pendek ni, tak apa. Kita teruskan lagi. Okey. Kejap ya. Sekejap. Mana pula, macam mana saya nak padam saya punya pensel. Alright, kita teruskan. Okey, kita tengok surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26, ayat 12 sampai 13. Kita akan gali lagi, cari lagi jawapan dia apa. Okey. Ayat ni Nabi Musa kata apa? Dia kata, qala rabbi inni akhafu an yukadzibun. Dia kata, Musa berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya aku takut mereka akan mendustakan aku. Dia kata, wahai Rabbku, aku takut mereka akan dustakan aku. Okey, dalam ayat 12 ni, surah Asy-Syu'ara, kita tak jumpa kenapa Nabi Allah Musa tak. Kita jumpa hanya satu sebab je. Kenapa Nabi Musa takut nak jumpa Firaun? Kita tahu dalam ayat ni Nabi Musa takut dakwah dia, apa yang disampaikan ini akan ditolak. Okey, tapi kalau kita gabungkan dengan ayat surah ayat surah Al-Qasas tadi, dia takut apa? Takut dibunuh. Okey. Dekat ayat 13 ni, Nabi Allah Musa menerangkan lagi. Apa lagi yang dia bimbang? Wa yadhiqu sadri. Dia kata, dan akan sempitlah dadaku. Wala yantaliqu lisani. Serta nanti lidahku takkan lancar. Okey. Lepas Nabi Allah Musa kata, dia takut dakwah dia ditolak, dia takut dadanya akan jadi sempit, lepas tu dia takut lidahnya tak lancar, dia mintalah kepada Allah apa? Fa'arsil ila Harun. Utuskanlah Jibril kepada Harun. Okey. Dapatkan dulu maklumat ni. Maknanya ayat ni menyebutkan Nabi Musa apa? Dia sangat takut nak jumpa Firaun sebab dia takut dakwahnya ditolak. Lepas tu pula, apabila dia jumpa Firaun ni, dadanya akan jadi sempit. Lepas tu, ada kaitan dengan lidahnya tak lancar. Okey. Kita baca lagi satu ayat, tengok ayat nombor 14. Dan ayat nombor 14, Nabi Musa kata lagi, walahum alayya dhanbun fa akhafu ay yaqtulun. Dia kata, malahan mereka mempunyai satu tuduhan jenayah terhadapku, maka aku takut mereka akan membunuhku. Okey, ini maklumat ni sama macam surah Al-Qasas tadi. Okey. Cuba kita ambil maklumat-maklumat ini dan kita cuba kaitkan dengan lidah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Okey. Daripada ayat ni, kalau kita susun maklumat ni, kita dapati Nabi Allah Musa mengatakan lidahnya apa? Lidahnya memang tak akan lancar nanti kalau jumpa dengan siapa? Akan jumpa dengan Firaun. Sebelum dia kata lidahnya tak akan lancar, dia kaitkan dengan apa? Sempit dah dadaku. Sempit dada ni ada kaitan dengan apa? Ada kaitan dengan takut. Maksud dia adalah ayat-ayat ini, kata Dr. Salah, okey, ayat-ayat ni seperti memberitahu kepada kita lidah Nabi Allah Musa tidak lancar
ada kaitan dengan dadanya akan menjadi sempit. Kenapa dengan dada Nabi Allah Musa jadi sempit? Dia ada kaitan dengan takut. Dengan takut. Takut kenapa? Kita dah sebut dah tadi. Nabi Allah Musa manusia yang paling dikendaki oleh Fir'aun dan tenteranya. Okay. Justru itu, Nabi Allah Musa tentu dia takut. Apabila takut, takut kat mana takut? Takut mestilah di dada kan? Tak ada orang takut, orang ketakut di dada. Gementarnya, takutnya. Bayangkan takut. Kita yang bersalah nak berdepan dengan orang yang kita buat salah, takut tak? Bukan buat salah tak bayar RM2 ke. Kan? Tapi kita buat salah kepada siapa? Kita buat salah kepada, ini kes bunuh ni. Bunuh, hukumnya adalah bunuh. Kan? Kita kalau dapat surat saman kata kamu akan dihadapkan ke mahkamah, kita pun dah gementar dah kan. Bayangkan ni kalau kes bunuh ni. Okey, disebabkan takut, dadanya menjadi sempit. Ada kaitan tak dengan lidah yang tak lancar? Sudah pasti ada kaitan. Okey, macam ni. Tuan-tuan pernah tengok kan, tuan-tuan kalau siapa yang biasa public speaking, ataupun kita ni disuruh bercakap di hadapan orang ramai. Lepas tu pula depan kita ni bukan orang biasa-biasa, bukan budak sekolah biasa. VVIP, orang-orang kenamaan. Ish, takut juga tuan-tuan. Lepas tu pula live dalam TV pula tu, secara langsung, ramai orang tengok. Orang yang dah selalu muncul di kaca-kaca TV pun tuan-tuan, kalau masa dia live tu pun takut tuan-tuan. Takut. Tanyalah orang yang nak buat live ni, nak buat persembahan yang secara langsung, dia nak bercakap secara langsung ni, kan? Walaupun dia dah kerap kali bercakap pun, boleh jadi takut tuan-tuan. Takut tuan-tuan. Gementar sebenarnya. Apabila gementar itu yang kadang-kadang kalau orang bernyanyi kan, dia terlupa lirik lah, tersalah lirik lah. Kadang-kadang kita menjadi lupa kan. Kita boleh tertukar ayat lah. Apa yang kita kata tu tak fasih sebab apa kita terketak-ketak. Terketak ni jadi huruf tu tak jelas nak sebut tu. Okey, berdasarkan situasi ini, Syekh Salah mengatakan, dia kata berdasarkan ayat ni, lidah Nabi Allah Musa tidak lancar tu sebenarnya ada kaitan dengan ketakutan yang ada pada Nabi Allah Musa nak berdepan dengan Fir'aun. Maka ketakutan itu akan menyempitkan dada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam nak berdepan dengan Fir'aun. Okey, daripada isu 16 dan 17 ni, okey, kita dapat jawapan dah. Bukanlah jawapan secara terang lah, tapi secara tak langsung kita dapat jawapan yang lain. Bukan kerana Nabi Allah Musa dia makan bara api ketika dia kecil, lidah dia jadi pelat ke, bukan sebab tu. Tapi ada kaitan dengan dia sangat takut nak berhadapan dengan Fir'aun. Kenapa dia takut? Dia ada kes, dia pernah bunuh orang Fir'aun. Dan kita pun tahu dalam ayat Quran sendiri cerita Fir'aun bunuh orang-orang lelaki Bani Israel. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan, inilah yang ingin kita
jelaskan pada fakta kisah Nabi Allah Musa. Moga-moga tuan-tuan dapat maklumat tambahan, maklumat yang lain daripada apa maklumat yang pernah kita dengar sebelum ini, lidah Nabi Musa dekat dengan api. Wallahu ta'ala alam. Okay. Dalam masa yang sama, kenapa Nabi Allah Harun lidahnya lebih lancar? Kalau kita baca pada kisah Nabi Harun dia tak ada kes dengan Firaun, betul tak? Apabila dia tak ada kes dengan Firaun, tentulah apa? Firaun tak bermusuh dengan Harun. Betul tak? Firaun, tentera-tentera tak ada masalah dengan Harun. Jadi apabila Harun berkata-kata, tentulah dia akan cakap tenang, dia akan cakap dengan lidah yang lancar. Sebab apa? Sebab dia tak ada pernah ada apa kes pun dengan Firaun. Jadi itulah jawapan ringkas kenapa Nabi Musa mengiktiraf Harun ni lidahnya lebih fasih daripada lidahnya Nabi Allah Musa. Wallahu ta'ala alam, tuan-tuan. Inilah yang dapat kita kongsikan pengisian kita untuk malam ni. Moga-moga kita dapatlah maklumat tambahan, maklumat yang baru daripada apa yang telah kita ketahui selama ini. Ala kulli hal, walau bagaimanapun ini hanyalah kajian yang dibuat oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dengan dia mencari jawapan itu berdasarkan ayat Quran juga. Berdasarkan ayat Quran, kita dapat jawapan tentang lidah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan tuan-tuan perempuan, rahimani wa rahimakumullah? Ada sebarang pertanyaan? Jelas ke? Okay, tak ada. Okey, tak ada. Tak ada. Okey. Kalau tiada, jazakumullahu khair, barakallahu fikum. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung kisah Nabi Allah Musa. Okey, tuan-tuan ya. Kalau tiada makluman penangguhan kelas, bermakna kelas adalah. Sebab kadang-kadang saya terlupa nak buat reminder kelas akan ada. Begini yang mudah je. Kalau ada penangguhan kelas, kita akan keluarkan isu pembatalan kelas. Okey. Tapi kalau tiada makluman apa-apa, bermakna insya-Allah kelas itu akan berjalan setiap minggu. Jadi minggu depan insya-Allah kita akan bincangkan pula kemusykilan yang ke-18 ya. Kemusykilan yang ke-18, kisah Musa yang dikatakan dia telah jadi sesat. Kenapa dia telah jadi sesat? Okey, kerana ada kaitan dengan Nabi Musa, dia lupa tentang jasa baik Firaun. Kita akan bincangkan. Okey. Kemudian pula kita akan bincangkan tentang ahli sihir Nabi Allah Musa bertemu dengan ahli sihir Firaun. InsyaAllah nanti kita akan bincang pada minggu hadapan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi